Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهدرون وأعوذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bermula segala ta'aluk kalam yang tersebut itu ta'aluk tanjizi qadim, melainkan amar dan nahi pada segala orang Asy'ariyah. Maka bagi tiap-tiap satu daripada keduanya ta'aluk, satu daripada keduanya ta'aluk satu daripadanya ta'aluk macam ada tinggal tu. Keduanya qadim, iaitu ta'aluk keduanya dengan tiap-tiap mukallaf dahulu daripada ada mereka itu. Dan ta'aluk yang satu lagi ta'aluk tanjizi hadis. Terlebih tulis lah tu kalau itu. Ta'aluk satu daripada keduanya ta'aluk tanjizi qadim, iaitu ta'aluk keduanya dengan tiap-tiap mukallaf dahulu daripada ada mereka itu. Dan ta'aluk yang satu lagi ta'aluk tanjizi hadis, maka iaitu ta'aluk tiap-tiap satu daripada keduanya dengan tiap-tiap mukallaf kemudian daripada ada mereka itu. Dan seperti dikatakan dan dinamakan kalam bagi sirah yang qadim yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala itu dinamakan pula kalam bagi segala lafaz yang kita baca ini. Dan daripadanya perkataan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma baina daffatai mushafi kalamullah subhanahu wa ta'ala. Artinya barang antara dua tepi mushaf itu kalamullah ta'ala, yakni makhluk baginya, bukan daripada karangan segala makhluk. Maka telah dikatakan oleh musannif radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya kalam lafzi, yakni kalam yang dibaca itu dalil, dan kalam nafsi yakni sifat yang berdiri dengan zat yang qadim itu madlul. Tiap-tiap tetapi pula yang tahqiq bahwasanya Quran dan Taurat dan Injil dan lainnya daripada segala kita menjadi dalil atas makna yang ditunjukkan akan dia oleh sifat yang qadim. Maka kita faham daripada yang demikian itu bahawasanya keduanya dalil atas makna. Maka demikian makna itu madlul, keduanya dipahamkan daripada keduanya. Maka apabila engkau dengar akan firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina, yakni jangan kamu hampir akan zina, nescaya engkau fahamkan daripadanya akan tegah daripada menghampirkan zina.
Dan jikalau dibuka Allah Ta'ala akan hijab antara engkau dan antaranya, nescaya engkau faham pula daripada sifat yang qadim itu akan demikian. Maka nyata daripada yang demikian itu bahawasanya madlul sifat yang qadim dan juga madlul kalam yang lafzi, maka manakala adalah segala sifat yang manawiyah, terkebelakang memahamkan akan dia daripada memahamkan segala sifat ma'ani. Habis. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, belas ihsan dia semata, masih beri peluang bagi kita ada atas muka bumi ni. Alhamdulillah. Syukur dia beri kita nikmat boleh hidup lagi atas muka bumi ni. Alhamdulillah. Dia beri kita nikmat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Dia beri kita ada keupayaan, kebolehan untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Semua limpah kurnia anugerah dia belaka. Alhamdulillah. Syukur dia beri pada kita kesihatan, keupayaan, minat yang berterusan berada dalam majlis yang penuh kemuliaan. Alhamdulillah. Dia beri kita kesempatan untuk terus berada atas muka bumi dia dalam keadaan beriman, dengan mana meyakini, sedar, perasan Allah lah bagi kurniaan kat kita segala-gala, mentauhidkan dia pada setiap masa, boleh ingat dia dalam keadaan apa sahaja, dengan hati hidup dan ikrar mengaku dialah yang mentadbir kita dan sekalian alam semesta. Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ini, meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda, insyaAllah. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, maka tiap-tiap satu daripadanya bermula segala ta'aluk kalam yang tersebut itu adalah ta'aluk tanjizi qadim. InsyaAllah kita nak sambung ni adalah jenis ta'aluk. Dasar yang kita duk bicara yang terdekat, di mana ta'aluk ilmu, di situ ta'aluk kalam. Salah apa yang sabit pada ilmu Ta'ala, tentulah sabit, layak untuk Allah Ta'ala memperkatakan apa yang sabit dengan ilmu dia. Bahkan yang tadi nak sebut ni, Allah bukan layak untuk dia nak memperkatakan apa yang dia tahu. Bahkan memang dah subut azali lagi apa yang dia nak kata. Dia bukan baru bercadang nak berkata-kata, tapi memang dah sabit kalam nafsi dia, macam mana subut ilmu dia yang qadim, maka tentulah subut juga kalam dia yang qadim, apa yang dia nak kalamkan, apa yang dia nak kalamkan, walaupun apa yang dia nak katakan kat Nabi Rasul yang nak diperintah pada Lauh Mahfuz untuk ditulis, dicatat. Nisbah dia nak perintahkan supaya perkara tu ditulis, dicatat di Lauh Mahfuz atau seumpamanya. Yang tu hadis. Allah Ta'ala tanjizkan apa kalam dia yang dah sabit dengan tanjizi qadim. Boleh faham dia sebut itu kan? Pasal istilah-istilah tu, kalau dengan apa kita dah belajar lepas tu, rasa boleh ikut dah istilah tu. Kalau tak boleh pun, dengar cakap, rasa saya tak sebut dengan istilah. Allah macam mana sabit ilmu dia, tentu sabit kalam dia. Dan kalam, sifat kalam tu sendiri, nisbah sifat kebolehan untuk dia bercakap tu qadim. Macam mana ilmu dia qadim, segala sifat kamalat qadim. Antara sifat kamalat tu kalam. Itu mesti faham betul tu. Dan Allah dia nak zahirkan apa yang dia kata,
sebelum dia nak zahirkan apa yang nak dia kata, memang apa yang dia nak kata dah sabit dah pada nafsi dia, pada zat dia, pada diri dia, sebagai ta'alluq tanjizi qadim. Maksudnya apa dia nak sebut tu sabit dah. Macam mana apa yang dia nak, apa yang sabit dengan ilmu dia pun sabit dah, apa yang sabit dengan iradah dia pun sabit dah. Kalam nafsi dia dengan apa yang dia nak perintah ataupun turunkan kepada Nabi Rasul, apa yang dia nak perintahkan, ada larang pada makhluk, nisbah apa yang dia nak katakan nanti sabit dah tanjizi qadim. Pandang pada sudut tu tanjizi qadim. Kalau pandang itibar sebelum makhluk dijadikan, bukan ada Allah Ta'ala perintah tegah dan sebagainya kan? Tapi semua sabit dalam ilmu dia, iradah dia dan kalam nafsi dia, apa yang dia nak katakan pada makhluk. Allah. Walau bagaimanapun pandang pada sudut sebelum ada makhluk, apa yang dia nak perintahkan pada makhluk, ada suluhi qadim untuk dia nak kata apa yang dia nak perintahkan nanti pada makhluk. Itu memang ada. Macam mana pun, apa kalam dia yang dia nak turunkan, kalam yang dia nak turunkan juga, dia adalah tanjizi qadim. Macam mana sabitnya sifat dia yang qadim, begitu jugalah apa yang dia nak turunkan pada makhluk dia, apa yang dah sabit kalam nafsi dia adalah juga qadim. Dia faham kot dengan tu bahasa dia. Saya kena sebut juga ada istilah tu lah. Macam mana lagi yang nak sebut tanpa istilah. Allah dia sedia, zat dia tentu sedia, ilmu dia tentu sedia, iradah dia tentu sedia kalam dia. Mudah. Antum kan tak faham? Boleh? Faham macam tu? Allahu Akbar. Baik, yang tu yang pertama. Jadi asal disebut segala takluk kalam yang tersebut ni, apa yang kalam nafsi itu tanjizi qadim. Ya. Yang saya sebut ni kalau tengok dengan iktibar, layak tak layak orang Ta'ala nak buat, nak berkata layak lah, sabit ilmu dia. Pandang pada sudut tu ada suluhi. Macam mana kita sebut bab iradah dulu kita ada bicara. Iradah Allah Ta'ala sebelum dia buat makhluk, layak tak dia nak tentu makhluk macam ni? Layak lah. Dengan mungkinat mutaqabilat, ada 6 pasang itu kan. Layak ke untuk dia nak tentu apa saja yang tu? Apalah tak layak lah, ikut dia pandang dari sudut kelayakan dia untuk dia nak tentu apa dia nak tentu, yang tu adalah ta'alluq suluhi qadim. Dan ini pun disebut Allah Ta'ala, layak tak dia nak katakan turunkan Taurat, Injil, Quran, masa semua kalam nafsi dia asalnya. Layak untuk dia nak katakan apa dia nak kata? Layak. Itu apa? Suluhi. Pandang pada sudut tu ada suluhi qadim. Bahkan Allah Ta'ala sebenarnya bukan layak dalam bab ilmu, iradah dan kalam, bahkan semua tanjizi qadim. Itu yang dia kata bermula segala ta'aluk yang tersebut lepas tu, wa'dun, wa'id, amar, nahi sekalipun, semuanya adalah ta'aluk tanjizi qadim. Itu telan awal. Kalau kita jauh kita dah makhluk ni, bab kalam ni jauh kita tak ada langsung banding dengan Allah Ta'ala. Asal bisu satu hal, dah kita kalau boleh bercakap pun macam mana? Orang yang ada ilmu dan faham macam-macam pun kena tak ada kebolehan dia untuk dia bercakap.
Menulis misalnya. Memang bercakap boleh, tapi belum tentu boleh menulis. Boleh? Betul saya cakap? Ada orang boleh menulis, tapi bercakap tak boleh. Menyampah kita dengar dia cakap. Kadang kita dengar orang ni bercakap, oh kita faham tu seolah-olah dia boleh lah menulis. Dia menulis tak jadi. Tak mahu. Apa yang dicakap tu kalau orang tulis balik, tu jadi. Tapi kalau dia pegang type ke apa, pegang keyboard nak menulis, tak jadi. Itu jauh sangat sifat Allah Ta'ala, sifat kita. Atas kita nak faham akidah ke Allah Ta'ala, macam mana sifat dia kamil, zat dia kamil, sifat dia kamil. Antara kamalat, sifat dia ilmu, atas khas bicara, iradah, yang ni, untuk dia nak khabar kita ni, pandang pada sudut, dia boleh khabar tu, makhluk yang bakal dia jadi, pandang pada sudut, masa tu, belum ada lagi makhluk, suluhi kodim. Tapi atas kita bicara ni, tak ada dah istilah suluhi kodim pada Allah Ta'ala, pasal atas kita faham sabitnya iradah Allah Ta'ala, sabitnya Allah Ta'ala, azali lagi, dan makhluk ni apa dia nak buat pun dah sabit dah. Segala maklumat semua sabit dengan tanjizi kodim pada Allah Ta'ala. Maka apa yang dia nak perkatakan pada makhluk yang kalam nafsi dia juga adalah tanjizi kodim. Itu disebut, sekali lagi saya baca, bermula segala ta'aluk kalam yang tersebut itu adalah ta'aluk tanjizi kodim. Habis, jangan lupa telan tu. Lupa telan tu. Satu, melainkan amar. Melainkan kalam yang berbentuk amar. Amar dan nahi. Ni bahasa yang sangat umum lah, disebut dua jenis je kan. Kalau ikut kalam Allah Ta'ala macam-macam kan. Tapi intibar dengan kalam nahi ni, amar dengan nahi, suruhan dengan larangan, pada segala orang Asy'ariyah, maka bagi tiap-tiap satu daripada keduanya, amar dan nahi itu ada ta'aluk. Salah satu daripada keduanya dipanggil ta'aluk tanjizi qadim, iaitu ta'aluk keduanya amar nahi. Dia punya ayat tu ada lebih sikit. Satu daripada keduanya adalah ta'aluk, bukan ta'aluk keduanya, ta'aluk tanjizi qadim. Ta'aluk tanjizi qadim. Tanjizi itu bukan keduanya, ta'aluk tanjizi qadim. Apa dia tanjizi qadim ni? Iaitu ta'aluk keduanya kalamullah, amar nahi, amar dan nahi, dengan tiap-tiap mukallaf dahulu daripada ada mereka itu. Dia ibarat dia macam iradah Allah Ta'ala sebelum nak bagi jadi, dia memang dah tentu. Bandingan dia kat situ lah, untuk ambil faham. Allah sebelum dia nak turunkan Quran pada Nabi-Nabi dan Rasul dia, dengan bahasa dia itu, apa yang Allah Ta'ala nak perintahkan supaya kalam itu disampaikan pada Rasul. Apa nama dia? Nisbah suruhan apa tu amar. Tapi atas baca ke takluk apa tu? Tanjizi qadim. Satu. Jadi macam mana ta'aluk tanjizi qadim ni? Itulah ta'aluk keduanya amar nahi dengan tiap-tiap mukallaf, dengan kita. Quran tak turun lagi. Kasar. Betul? Quran tak turun lagi, tapi apa yang Allah Ta'ala nak katakan dalam Quran tu dah sabit. Dia adalah tiap-tiap satu daripada keduanya amar dan nahi dengan tiap-tiap mukallaf. Kemudian daripada ada mereka itu. Betul macam ni langkah. Iaitu ta'aluk keduanya dengan tiap-tiap mukallaf dahulu daripada amar mereka itu. Siap. Itu je. Langkah saya baca tu. Itu ta'aluk tanjizi qadim. Siap. Dan ta'aluk yang satu lagi dipanggil ta'aluk tanjizi hadis. Bila tanjizi hadis ni?
maka iaitu ta'aluk bagi tiap-tiap daripada keduanya amar nahi dengan tiap-tiap mukallaf, kemudian daripada ada mereka itu. Setelah ada Nabi Adam, Allah Ta'ala perintah gini. Tu apa? Tu tanjiz hadis kan. Dilalah kalam dia tu. Dilalah kalam dia. Nak suruh apa? Nak perintah apa kat Nabi Adam? Larangan dia apa? Tu kan Nabi Adam. Begitu juga semua Nabi-Nabi dan Rasul yang dapat wahyu. Semua wahyu adalah kalam nafsi Allah Ta'ala asalnya. Tapi diperintah, dipindahkan oleh Jibril daripada Lauh Mahfuz kepada setiap Nabi Rasul yang Allah Ta'ala perintahan. Jadi kalau gitu atas nama tanjizi hadis ni, apa dia? Iaitu ta'aluk tiap-tiap satu daripada keduanya amar nahi dengan tiap-tiap mukallaf, kemudian daripada ada mereka itu. Selepas pada ada, Allah Ta'ala perintah. Itu ta'aluk tanjizi hadis amar nahi. Siap. Jadi kalau sebelum ada makhluk, dan makhluk tak ada, Allah Ta'ala nak perintah apa? Tapi kalam nafsi itu sabit daripada Allah Ta'ala, itu dipanggil kalam ta'aluk dia tanjizi qadim. Yang ni dia perintah kan, lepas makhluk ada, turun betul ayat Quran. Yang tu adalah tanjizi hadis. Dan seperti dikatakan dan dinamakan kalam bagi sifat yang qadim yang berdiri dengan zat, dinamakan pula kalam bagi segala lafaz yang kita baca ini. Okay. Selesai itu. Ta'aluk selesai. Jadi faham tu ada ta'aluk suluhi qadim, astagfirullah. Tanjizi qadim, lepas tu bila dia jadikan makhluk, perintah situ turun Quran. Misalnya kat kita Quran turun kat Rasulullah satu berdasarkan peristiwa. Yang tu dia tanjizkan kalam nafsi dia jadi tanjizi hadis oleh qadim pula. Qadim yang sabit pada kalam nafsi dia sebelum ada makhluk. Bila ada makhluk dia nak perintah, apa tu? Dia tanjizkan kalam dia. Dia tanjizkan kalam dia. Kalam apa? Kalam nafsi dia. Jadi tanjizkan kalam dia macam mana? Antaranya dia perintah tanjizkan dia di Lauh Mahfuz. Perintahkan Jibril bawa turun ke Baitul Izzah. Lepas tu hantar pada khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat Quran yang kata kalam Allah. Itu ta'aluk. Jadi dia sebut pula istilah yang kita dah sebut, apa dia? Ada istilah kalam nafsi, kalam lafzi. Tengok dia kata. Dan seperti dikatakan dan dinamakan kalam bagi sifat yang qadim. Jadi kalam ni adalah sifat nafsiyah, sifat ma'ani yang sabit bagi Allah Ta'ala qadim. Dinamakan pula kalam, dinamakan pula kalau bahasa kita lah ni dinamakan juga kalam bagi segala lafaz yang kita baca ini. Kita baca Quran. Quran kalam Allah. Quran tak? Kalamullah. Untuk kita baca ada huruf ada suara, kita baca ada huruf ada suara. Boleh? Apa itu yang kita baca ni? Atas nama kalamullah, tapi dipanggil kalamullah, kalam lafzi. Yang kalam pada Allah Ta'ala tu original tu, yang tu kalam nafsi. Ya. Dan daripadanya, maksudnya nak kata Quran yang kita baca ni panggil kalam juga ke? Ya.
Satu, Quran kalamullah, ya. Bahkan bab ni saya tak pasal dalam kitab ni raya macam ni tak sebut. Tak mana? Yang ni juga termasuk dalam bab-bab hanya boleh disebut hanya dalam majlis ilmu. Kalau bukan dalam majlis ilmu, susah bahas. Bab kalam nafsi, kalam lafzi, macam apa? Nanti dia akan kelahi. Ada orang salah faham nanti, tak silap. Dia faham sifat kalam Allah Ta'ala ni adalah baharu. Apatah lagi membahasakan apa? Quran ni baharu. Quran ni kodim ke? Quran ni, Quran ada kat kita ni. Kalam kodim ke kalam baharu? Kodim. Tu kita baca ada huruf, ada suara. Bukan kalam baru lah. Kalam baru lah. Bab tu duduk dalam majlis ilmu boleh cakap. Duduk dalam majlis ilmu boleh cakap. Kita baca Quran ni kalam baru. Kenapa kalam baru? Tu ada suara. Ada dulu kemudian. Bertulis. Berbaris. Yang tu kalam apa? Kalam baru, kalam kodim. Kalam baru. Yang mana baru? Kalam lafzi tu. Baru lah. Dah nama pun lafzi baru lah. Kalam Allah Ta'ala ada lafaz. Mana ada? Itu baru lah yang kita baca ni. Kalau saya pegang Quran ni pun ikhra'. Ni, apa yang tulis dalam ni? Quran lah. Contoh kan, ni Quran ni. Ni kalam baru, kalam qadim. Ni baru lah. Macam apa? Ni, pegang pun makhluk. Baru lah. Tapi panggil kalam juga tak? Kalam apa? Kalam lafzi. Kalam lafzi satu, atas nama baharu tu satu. Tapi dengar sekali lagi sebut. Majlis ilmu yang boleh sebut benda tu. Kat luar kalau orang tanya, kau baca Quran ni? Hafal Quran ni? Quran ni kalam kodim ke kalam hadis? Kodim. Tak boleh sebut kalam hadis. Tak boleh sebut kalam lafzi. Pasal apa? Kat luar sana ramai orang mengaji ke ramai hak bengong? Nanti dia akan faham macam ni. Kalau kita kata Quran ni kalam baharu, kalam kodim, dia kata kalam baharu. Pasal kalam lafzi. Nanti bila tersebar fahaman tu, apa dia? Quran ni kalam lafzi, makhluk. Quran ni makhluk. Quran ni makhluk. Quran ni makhluk. Quran ni makhluk. Quran yang kita pegang tu memang makhluk. Kan? Tapi pasal takut orang terlajak, tutup jalan supaya jangan jadi sesat. Orang ramai nanti dia akan faham Quran makhluk, Quran makhluk, Quran makhluk. Memang Quran kita pegang tu makhluk. Quran kalamullah tak? Jadi Quran kalamullah tak? Oh tu? Quran ni makhluk tak? Dia akan dah sebut Quran makhluk, Quran makhluk. Quran kita baca ni makhluk. Jadi kalam Allah Ta'ala makhluk tak? Dia akan pergi situ. Dia akan sewil kat situ. Apa yang dipaham pada kalam lafzi, dia akan faham makhluknya kalam nafsi. Situ bahaya. Pasal bahaya kat situlah. Maka kalau pegang Quran ni, lain pada majlis ilmu. Ni kita baca apa ni? Quran kalam apa? Ni bukan majlis ilmu ni. Dengar sebut, bukan majlis ilmu ni. Kita baca Quran ni. Kita sedang baca Quran. Kita tengah baca Quran ni. Ataupun dah habis baca Quran ni. Saat ni kita baru baca Quran. Quran kita baca ni kalam apa? Kalam qadim. Tak boleh sebut kalam makhluk. Tak boleh sebut kalam makhluk. Yang ni dipanggil kalau atas bahas fiqh, di bab saddul zari'ah. Saddul zari'ah. Kalau jamak dia saddul zara'i'. Saddul zari'ah. Apa zari'ah? Zari'ah bahasa lain sabil, jalan. Saddun. Apa saddun? Yasudduna an sabilillah. Sadda tu sadda. Di mana ambil? Apa? Saddul zari'ah, tutup jalan. Tutup jalan apa? Tutup jalan boleh jadi kapui. Jalan jadi kapui macam mana? Dia akan faham kalam Allah Ta'ala, kalam makhluk. Kalam ni makhluk. Pasal Quran kita baca makhluk. Quran adalah kalam Allah. Maka kalam Allah
sifat kalam adalah makhluk. Jadi kapit tu. Alhamdulillah. Apa punca dia? Pasal duk ajar Quran adalah makhluk. Tak. Satu ulama kita dulu dalam sejarah khasnya, kalau kita belajar kita tauhid ni, antara ulama bicara, pernah berlaku hujung zaman pemerintahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Mana orang budak sapi tu budak ahli sufi tu. Dia tanya sejarah, dia ingat lah tu. Nabi kan nama apa lah dia tu. Mana dia? Nak cerita sebut. Pada akhir zaman pemerintahan Abbasiyah, sebelum Mongol serang, zaman masa tu zaman Imam Ahmad bin Hanbal, pemerintah dia tu, pahaman dia pahaman Mu'tazilah. Pahaman Mu'tazilah ni dia kata Quran kalam baru, makhluk. Quran adalah makhluk. Quran adalah makhluk. Quran adalah makhluk. Bahaya. Kenapa bahaya? Quran kalamullah. Quran makhluk. Apa dia faham? Kalamullah makhluk. Ulama tak ada seorang pun setuju. Ulama ahli sunnah wal jamaah. Sampai ulama-ulama semua ditangkap. Ada yang dibunuh, ada di penjara, yang disebat. Antara masyhur kisah yang disebat dan di penjara ni siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Satu nak sebut pemerintah ni semua adil ke? Semua buat pemerintah betul ke? Zaman awal Islam, masih istilah awal je lah, Imam Ahmad bin Hanbal ni pun dah sivil. Pemerintah zaman ni duk suruh vaksin ni agak-agak okey tak? Ni nak cari seorang-seorang ni sebab anti vaksin ni. Kalau dengar saya ngajar memang saya bukan anti vaksin, kita tak nak vaksin, bukan anti. Tak seperti yang tak nak tu anti, bodoh kau dia orang ni. Untuk dia orang tak nak mengaji pondok panggil apa? Anti pondok. Tak nak pergi jemaah sembahyang jarak-jarak, apa? Anti sunnah. Tak tahu sembahyang apa-apa. Tak naknya anti. Ni tak kahwin lagi siapa? Anti kahwin. Ni pasal apa tak beli kereta? Anti kereta. Itu. Takkan tak naknya semua hukum anti. Bodoh. Saya tak tahan lah cakap macam tu. Bodoh. Bangang sangat. Bubuh guna bahasa gitu. Tak naknya anti. Bengap tu ke mana? Tu bubuh macam ni lah pula. Dah dia nak vaksin, ni taksub vaksin. Penyembah vaksin. Bubuh bahasa gitu senang. Bertuhankan vaksin. Dah nak sangat. Itulah orang bengap ramai, itulah kita bicara ni. Ada satu zariah. Pasal ramai orang terlajar dalam bahasa setan bodoh macam tu. Itu bab satu macam tu. Ni sama bab kalam. Satu Imam Ahmad bin Hanbal sanggup untuk apabila dia dipanggil oleh pemerintah, bila ditanya, kalamullah ni kalam qadim ke kalam baru? Dia jawab apa? Dia jawab kalam qadim. Kalau ikut boleh tak dia jawab Quran ni makhluk? Boleh tak? Quran mana makhluk? Jawab. Faham tak faham kita ngaji ni? Sini yang abang nak jawab ni. Quran ni makhluk ke qadim? Boleh tak jawab kalam makhluk? Boleh. Yang mana makhluk? Yang kita baca ni. Yang dia sebut kata Sayyidatina Aisyah, kata ni antara ni kulit depan, kulit belakang ni, mushaf ni, apa dia? Kalamullah. Kalam apa ni? Kalam lafzi. Makhluk tak? Makhluk. Boleh tak Imam Ahmad bin Hanbal bila tanya, Quran ni makhluk ke baru? Qadim. Kalau atas istilah hadis ke qadim? Boleh tak sebut hadis? Yang mana hadis? Hak kita pegang ni hadis. Boleh? Makhluk? Boleh. Tapi bahaya tak? Bahaya kat siapa? Bahaya kat siapa? Bahaya kat orang ramai. Dia tak apa, saya tak apa, kita tak apa, hampa pandai, faham. Mana kalam nafsi, orang ramai tahu. Apa dia kalam nafsi? Yang ditahu Quran. Dan ulama kita dah selamatkan orang awam ni dengan apa? Tak boleh kata lain daripada majalah ilmu, Quran ni
makhluk. Tak boleh. Tapi jaga, pemerintah zaman dulu dah ada yang sewil. Jangan kata bab fiqh, bab akidah pun dah ada yang sewil. Imam-imam ulama kita macam mana? Tak jadi imam, tak jadi mufti pada zaman tu. Mana zaman tu ada mufti. Mufti penjilat mufti anjin. Ada. Imam Ahmad bin Hanbal macam mana? Tak pasal aku. Kalau ikut dia boleh je buat helah untuk pelepas diri dia daripada kena sebat. Dia buat helah. Dia buat helah. Tak. Bila dia buat helah, apa jadi kat dia? Disebat. Okay. Quran kalam qadim ke kalam baru? Qadim. Qadim yang baru. Qadim. Kalau ikut boleh tak untuk supaya tak kena sebat? Kalau baru makhluk boleh tak? Boleh, lepas ni. Tapi pasal nak jaga akidah orang. Nak jaga akidah orang. Tu ulama-ulama kita lama dah kan. Jadi benda-benda macam tu pada mereka. Takat tu je ke habis? Tak, dia akan berulang belakang. Cuma nak banding dengan mereka punya ujian dengan kita punya tak ada apa-apa lah. Yalah, sebut ni kita tak setuju vaksin, akan dicah anti vaksin. Dia akan cari sampai ke luar cacing. Kami akan susahkan siapa anti vaksin. Adalah ketua jururawat tu cakap macam tu. Ketua jururawat tu kan. Punya bengap. Kau susahkan orang, kau tak tahu. Orang yang kau susahkan pula orang mukmin, orang beriman, orang takwa. Kau nak susahkan hidup dia, mampus kau esok. Kau susah akhirat esok. Sedangkan dalam hadis sebut, man faraja musliman farajallahu min kurabi tak sebut ada di lupa dah. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melepaskan kesusahan yang ada pada orang Islam, Allah Ta'ala akan lepaskan kesusahan-kesusahan yang ada pada dia di akhirat esok. Yang ni dia sendiri cakap, penyataan, bukan kita punya maklumat. Maklumat dikebarkan oleh media apa semua apa dia. Kami akan susahkan siapa dia yang tak nak vaksin. Mampus langkau akhirat esok. Laknatullah alaih. Awak tak pernah belajar agama ke apa ni? Nak cakap macam mana? Astagfirullah. Awak bengap ramai macam tu. Makan babi banyak sangat kot. Nak sokong WHO meter tu. Tak boleh lah. Bengap saya dengar. Saya pelik lah. Malah ada manusia bengap ramai macam ni. Itu saya kata bahasa mudah dia apa? Gula bukan semua orang boleh makan tu. Daging bukan semua orang boleh makan tu. Takkan vaksin nak bagi semua orang. Lagipun dia dalam proses ujian. Ada orang yang mati pun, tapi pasal dah tanda tangan, tanggung sendiri, tak boleh buat apa-apa lah. Di mana keadilan dia nak suruh kita vaksin, dia kata yang ni boleh selamatkan kita, sedangkan orang yang mengeluar orang kata belum selamat lagi. Masih dalam ujian. Dan Sarawak sekarang dia pun cakap macam tu. Sarawak akan jadi ujian untuk dos penggalak. Dia yang cakap macam tu. Bangang. Sarawak aku pasal ramai dalam hutan apa kot. Kacau sikit bahasa tu pun kan. Macam nak burukkan orang Sarawak lah kan. Kita tak ada mungkin pasal orang-orang profesional ni tak amai di Sarawak. Sarawak jadi sasaran dia. Cuba yang tu kau buat dekat doktor-doktor frontliner tu. Tambah 2, bungkus 3 pula. Tu bagi frontliner. Frontliner pula yang profesional punya. Kau tengok apa orang lawan. Dan ni dia macam dekat zoo lah, cocok. Orang dalam hutan. Pergi cari habis sampai. Pergi semua hutan-hutan pergi. Turun, cocok. Ini macam lembu habis semua, cocok. Allah itu. Saya dah sebut apa? Tapi tak ada apa-apa. Kalau disebah ujian, tak ada apa-apa. Satu, saya tak ada takut, cakap je. Ambak hambal kena rotan.
nak pecahan akidah. Yang ni bukan pecahan akidah. Itu isi ni pun. Takut apa? Tak takut Zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anal kafirina la maula lahum. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni bantu orang beriman. Tak apa masalah kita. Hasbi Allah, Allahu hasbi. Orang yang tak ada iman, kau siapa tolong kau esok? Jangan kata ke akhirat esok. Dunia pun tak ada siapa tolong esok. Tak boleh, saya geram cakap itu. Astagfirullah. Marah sikit. Pasal kita nak bicara bab tu. Bab pasal nak jaga supaya jangan bagi rosak orang. Yang ni, dia rosakkan orang satu. Lepas tu apa? Dia ancam pula nak bagi susah pada orang-orang yang tak nak ikut perintah dia. Dia lebih pada Fir'aun ni. Fir'aun apa dia? Bila ada tukang sihir pula, sorry. Tok Nujum dia bagi tahu, khabar kat dia kata apa? Tahun ni akan ada lahir kanak-kanak lelaki yang akan jatuhkan kerajaan kau. Mengikut ramalan batik. Akan ada kanak-kanak lelaki daripada kalangan Bani Israel ni yang akan menjatuhkan kerajaan tuanku pada tahun ini. Kalau gitu kita nak buat apa ni? Oleh kerana ada yang akan menjatuhkan kerajaan, better kerahkan. Mana bayi yang dilahirkan pada tahun ini? Macam mana? Kalau lelaki, bunuh mereka. Pengawal, tentera, polis, pergi cari sebaru yang ngandung. Catat nama. Ambil setiap satu kelahiran. Kalau tahun ni, lelaki, bunuh. Antara yang lahir itu siapa? Nabi Musa AS. Beranak-beranak buah dalam periuk. Atas dapur. Api. Mujizat daripada kecil ni orang Ta'ala bagi. Betul macam mana? Kalau dia jaga payah. Buat macam mana? Buah dalam sungai. Siapa yang bela? Fir'aun yang bela. Orang yang takut nak kejatuhan kerajaan dia yang bela. Itu takut apa? Allah waliyul ladzina amanu. Esok dia bela kita. Tengok. Saya tak tahu saya boleh bercakap berdasarkan apa iman kita dengan kisah-kisah yang dah berlaku pada Nabi-Nabi dan Rasul. Dah cerita banyak sejarah lah cerita itu. Engkau nak nanya orang beriman, esok kita Allah Ta'ala bela, rupanya dia bela kita. Tengok esok. Nak cari sudah. Contoh misalnya kan, ini WHO sendiri keluar kenyataan. Orang dah cucuk vaksin ni, apa dia tak boleh derma darah esok. Tak boleh derma darah. Darah dia istilahnya dah tercemar. Dah macam-macam benda lah. Saya tak tahu, saya tak bukan doktor buat kajian. Tapi dia orang yang buat laporan macam tu. Macam mana? Esok bila insiden darah tak cukup, darah siapa dia nak cari? Menyembah dia minta esok pada orang yang tak cocok ni. Tolonglah. Tambah yang insiden tu dia nak mampus. Ketua jururawat tu nak mampus. Tolonglah, aku nak darah. Darah kau apa? Nak darah aku pula. Dia darah O, aku darah O kan. A+, semua punya. Dia A+, saya A+. Contohlah. Kan? Tolonglah Ustaz. Tolonglah Tok Guru. Contohnya. Mampu aku tak bagi darah kau. Kau menyembah aku. Kalau tak, boleh. Kan? Buat pondok. Bagi tanah 100 ekar. Naik bangunan ni. Kau buat dulu, baru aku bagi darah kau. Mampu kau? Bubuh syarat itu. Tak mustahil lah. Allah Ta'ala nak tukar semua kerjaan sekelip mata je. Allah Ta'ala bagi tsunami. Bagi ombak je. 200,000 mampus. Dia bagi putung beliau. Sekali angin aja. Wa amma 'anu fa'uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah fa amma samud fa'uhliku bi wa amma 'adun samud 'ad Allah Ta'ala Korun telannya bumi. Kau tak takut ke ancaman-ancaman macam tu? Allah hadan Allah ila siratal mustaqim. Tak tahu, tapi orang dah buta perut ni tak tahu nak kata apa. Fir'aun ni dah buta perut sampai macam tu. Kadang-kadang dia tak buta perut, siapa keliling dia buta perut. Fir'aun pun kalau ikut kisah, datang Nabi Musa. Ni dia pelekeh Nabi Musa macam-macam lah. Siapa? Alasta
Walabista fi umurika sinin, macam mana? Walidan, macam mana? Bukan kau ni aku bela daripada kecil kan? Kau tinggal dalam istana aku berapa tahun, aku dah bela daripada kecil sampai besar, sekarang kau nak ajar aku macam tu Dia nak jatuhkan Nabi Musa depan khalayak ramai waktu Nabi Musa datang telah terima wahyu, setelah dia menghilangkan diri sekian lama kan. Telah berlaku ada kes tukang masak dia dibunuh pasal Nabi Musa mempertahankan diri, pasal tuan masak dia menyerang Nabi Musa. Aku kata ni dah lama duduk aku bela pada kecil, besar dengan kau tempat istimewa macam ni, kau datang nak mengajar aku sesuatu pula kan, nak tunjuk hebat kau. Dijatuhkan air muka Nabi Musa tu. Nabi Musa pun tunjuk mukjizat ni gini selup tangan dia bercahaya ni. Allah Ta'ala perintahkan usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda. Masa mula-mula tu angkat tangan berbuah ketiak, dia pun terkejut macam mana tangan aku boleh bercahaya macam ni. Bercahaya lebih cahaya pada matahari. Itu antara mukjizat Nabi Musa AS. Tongkat satu. Fir'aun dah nak beriman dah, kata dia, betul ni. Siapa celaka dia? Siapa celaka? Haman, menteri dia. Tuanku, kalau tuanku ikut Musa, habis kerajaan tuanku. Kena celaka dia tu. Ya. Dalam ramai-ramai ni kadang celaka bukan dia tu celaka, apa dia? Siapa keliling dia celaka. Saya tak tahulah siapa keliling dia celaka, yang menyebabkan dia jadi celaka itu. Na'udzubillah. Tak tahulah. Atas kita pun mesti dia lah. Na'udzubillah. Minta lindunglah dengan Allah Ta'ala daripada kejahatan-kejahatan tu. Kita minta itu antara doa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kalau kita duduk zaman ni, fitnah banyak sangat. Minta Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dunya. Wa min fitnatil masihid dajjal. Apa saya baca lajak-lajak sana ni? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ada sebagian ulama kita dalam ulama fiqh ni yang mewajibkan baca doa demikian. Kita tak adalah, kita tak Hamidul Majid. Tu pun Hamidul Majid tu pun sunat aja. Yang wajib Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dekat tu Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, tu sunat. Walaupun sunat, atas kita bicara bab akidah, besar tu. Tambah doa yang ada sebagian ulama mewajibkan dibaca. Untuk keluar daripada khilaf macam mana? Jangan tinggalkan doa tu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil wa min fitnatil masih dajjal. Kalau minta saya tulis, saya minta upah RM500 orang. Mana pandai lah aku cari apa benda saya sebut tu. Tak ada tulis Arab, tulis dalam Melayu. Tulis Melayu tak kena pula saya cakap tu. Belajarlah Arab sikit kan. Sebutannya Arab. Baik, nak cerita minta perlindungan. Mintalah Allah lindung kita. Atas jalan sabab apa? Itu ada syariat yang kita perlu lihat. Ni asal nak cerita apa? Ni sadul tariah. Quran yang kita pegang ni masih namanya kalamullah. Atas bukan dalam majlis ilmu tak boleh sebut kata kalamullah ni, Quran ni makhluk. Tak boleh. Quran ni kalam hadis. Quran ni makhluk. Tak boleh sebut. Pasal apa? Dia menyebabkan jahanamnya habis akidah orang awam. Nanti dia akan bawa sampai Al-Quran kalamullah. Allah ada sifat kalam. Sifat kalam Allah Ta'ala makhluk. Sifat kalam Allah Ta'ala ni makhluk. Dia akan faham apa? Allah ni mula-mula bisu. Maksud itu. Lepas tu baru bercakap. Sedangkan kalam Allah Ta'ala ni, bila lagi Allah Ta'ala ada sifat kalam? Azali lagi. Bisu ke? Subhanallah. Itu bila lagi dia ada sifat kalam? Dan kalam yang dia nak turunkan nanti pun azali ke baru dia nak ijab? Tu kita bicara tadi tu. Tanjizi kodim kalam nafsi dia dengan apa yang dia nak turunkan sebelum ada makhluk lagi. Macam mana sabit ilmu ni, macam mana sabit iradah dia, tanjizi kodim. Macam itulah ilmu, macam itulah kalam dia, tanjizi kodim.
Bila nak turunkan kat Nabi Musa, dia perintahkan tulis kat Lauh Mahfuz macam ni. Nak turunkan Nabi Muhammad macam ni. Kat Nabi Musa ada yang direct kepada dia, bukan. Tidak tak saya sebut tu. Nabi Musa tak direct. Pada Nabi Rasul lain pada Nabi Musa. Diperintahkan dulu ditulis Mahfuz. Jibril sampaikan. Yang tu dia tanjizkan kalam nafsi dia dengan jadi kalam lafzi. Yang tu makhluk. Yang makhluk ni mana? Yang Quran sebut, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu makhluk ke kodim? Dah nama turun makhluk lah. Yang kodim mana? Yang kodim kalam nafsi. Tapi kalau orang tanya, Quran ni apa? Kalam kodim. Quran ni apa? Kalam kodim. Bukan kena turun makhluk ke? Kalam kodim. Ni ada huruf, ada suara, boleh tulis, boleh baca. Ada dulu, ada kemudian. Kalam kodim. Luar majlis ilmu sebut ada. Dia nak tahu sangat, main duduk sini. Kau nak tahu sangat dia apa? Kau tanya gini. Ada ustaz tu kata macam ni. Kau faham ke dia cakap apa? Kau faham tak kalam nafsi, kalam lafzi? Tanya dia betul-betul, baru cerita. Betul. Yang ni kalam makhluk. Okey, majlis ilmu sembang macam ni boleh. Dengan orang lain macam cakap itu. Dengan orang lain sekalipun yang dipegang ni makhluk. Ni kalam apa? Kalam kodim. Bodoh tak? Bodoh lah. Tapi selamat akidah dia. Pasal dia tak akan bawa faham salah akidah apa? Kalam Allah Ta'ala baru. Kalam Allah Ta'ala makhluk. Sifat kalam Allah Ta'ala makhluk. Dia tak akan jadi salah akidah itu. Pasal apa? Yang makhluk ni pun dia kata kodim. Boleh? Faham saya cakap apa? Jangan nanti terbalik. Apa dia? Yang kodim tu dikatakan makhluk. Pasal duk kata Quran ni makhluk. Nanti Allah ada sifat kalam. Yang ni kalam Allah. Kalam Allah ni makhluk. Pasal ada huruf suara. Dia akan faham Allah ada sifat kalam. Kalam Allah Ta'ala ada huruf ada suara. Satu jahannam. Supaya jangan rosak akidah. Biar sebut benda yang salah ni. Apa? Ni apa? Kalam kodim. Satu nasyid baca bab Quran ni apa? Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'an qawli wa fi'li wa niyati. Ada nasyid itu kan? Apa dia? Quran ni kalamun qadim la yumallu sama'uhu, tak jemu dengar dia. Dengar? Kita boleh dengar kalam qadim. Walaupun yang kita dengar nama kita panggil kalam qadim. Dan kalam qadim Allah Ta'ala tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyati. Kalam Allah Ta'ala tak ada qaulin wa fi'lin. Tanazzaha an qaulin wa fi'lin. Tak ada perbuatan untuk cakap, bukan ada perkataan huruf dan tak ada niat. Pasal kalam Allah Ta'ala mana ada macam tu? Bukan kalam makhluk. Itu kalam qadim. Ni yang kita baca ni boleh dengar ni. Kalamun qadim. Sebut kalam qadim. Tu ulama dah jaga sama yang tu. Nasyid betul. Satu atas istilahnya para ulama kata apa? Bukan kata. Itu yang kita belajar ilmu macam ni. Kan kita belajar ada wujud, kidam, baqa', mukhalafah, lilawadi, sekian min nafsi, wadan yang kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 13 dekat tu lah kan. Orang panggil ilmu apa ni? Sifat 20. Memanglah lagi. Ilmu tauhid. Memanglah lagi. Ilmu usuluddin lagi. Tak bisa dengar ni orang ni. Ilmu kalam. Kenapa tak panggil ilmu kudrat? Ilmu sama, ilmu basar, ilmu mukhalafah. Yang dia ambil ilmu tauhid. Ilmu wujud, dah orang tak panggil ilmu wujud. Ilmu kidam, ilmu baqa', ilmu mukhalafah lil wadis, ilmu qiyam min nafsi, ilmu tauhid. Betul? Ilmu wahdaniyah, tapi tak sebutlah wahdaniyah, ilmu tauhid. Pasal apa? Tauhid memang itu matlamat. Satu lagi ilmu apa? Ilmu kalam. Kenapa panggil ilmu kalam? Pasal besar sejarah sampai ada ulama dibunuh pasal nak pertahankan, nak kata kalam ni makhluk ataupun kalam qadim.
Tak ada bahas dalam bab tauhid. Kata bicara bab kudrat, dibunuh ulama kerana nak kata dia kudrat atau tak kudrat. Tak ada. Tapi berkelahi, berbalah. Dah ada ulama yang dibunuh, dia penjara, diseksa, disebat kerana nak pertahankan Quran adalah kalam qadim, bukan makhluk. Ya. Itu yang asal kita nak bicara ni. Macam mana kalam nafsi itu dipanggil kalamullah? Yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala dinamakan juga kalam bagi segala lafaz yang kita baca ini. Itu pun kalam Allah Ta'ala juga dipanggil kalam juga. Dan daripadanya perkataan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma baina dafatayil mushafi kalamullahi subhanahu wa ta'ala. Artinya barang yang antara dua tepi mushaf. Dua tepi itu dafatai ni, kalau setengah kitab disebut dua kulit. Kitab ni ada dua tepi. Mana dua tepi? Satu tepi di awal, satu tepi di belakang. Ini dua tepi. Dengan bahasanya, apa yang antara dua kulit kitab ni? Satu di awal, satu di depan. Antara ni apa? Kalamullah. Boleh? Faham? Itu maksud ma baina dafatayil mushaf. Antara dua tepi. Maksud dua tepi itu ialah awal kulit, akhir kulit. Jadi antara tu, dua tepi tu, maksudnya antara awal kitab dengan akhir kitab adalah kalamullah. Baik. Jadi kalamullah antara ni, kalau pegang antara dua kulit ni, apa? Makhluk ke qadim? Makhluk. Yakni makhluk. Baginya, bagi Allah Ta'ala. Walaupun dia makhluk, tapi bukan daripada karangan makhluk. Maka telah dikatakan oleh Musannif rahimahullah Ta'ala bahawasanya kalam lafzi, yang ni lafaz yang dibaca itu okey, siap, itu ni lain. Dia sebut tang tu sekadar tu. Ni sebab bahas saya dah bahas tadi tang disiplin nak kata kalam tu makhluk ataupun kalam qadim. Ni sebab orang tanya, bila-bila pun orang tanya Quran apa? Kalam qadim. Ini kita baca kitab ni tahu, ada kitab lagi besar, lagi detail macam saya sebut ni, memang ada lah sebiji. Siap dia cerita lagi siapa nama ulama-ulama yang pernah dibunuh, ditangkap, disiksa. Gini. Ada kisah-kisah yang luar biasa. Ada karamah-karamah yang berlaku pada ulama yang bila dipancung kepala dia oleh pemerintah yang memerintahkan supaya kata Quran ni makhluk, darah dia tu terpercik, tertulis kalimah Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu pun pemerintah degil juga, bengap juga. Duk Mu'tazilah tu lah. Nak kata apa? Orang degil, benak, yang bengap, yang hitam mata hati ni, dia bunuh ulama pun. Nampak benda karamah pada ulama sekalipun. Duk benak tu lah. Maka babi banyak kan. Jaga sikit. Kaedah kita macam mana? Penting kita punya akidah je betul. Dia buat jahat tu satu hal. Harus ke doa laknat pada mereka? Harus doa laknat pada orang yang buat zalim pada orang lain. Walaupun harus, boleh doa minta hidayat, boleh je. Baik. Maka telah dikatakan oleh musannif. Itu lain pula bahasnya. Yang ni dia sebut madlul. Panjang tu. Madlul tu. Baca rere itu lagi tak faham. Tak best juga. Pasal ada benda yang faham bab ni, faham mana kalam nafsi tu. Nak faham antara dalil dengan madlul, situ dulu. Pasal nak kata apa yang kita baca ni, dialah dalil nak menunjukkan madlul. Apa yang kita baca nak mensabitkan sabit sungguh Allah bersifat kalam, dan kalam itu adalah Quran, yang atau istilahnya yang tu kalam nafsi dia, yang kita baca ni adalah kalam lafzi dia. Yang itu saya ada sebut apa? Di atas kita baca Quran ni adalah kalamullah, bukan kalam makhluk. Mesti baca Quran mengikut disiplin Quran dibaca. Wajib pergi ngaji tajwid, wajib pergi belajar apa disiplin-disiplin ilmu untuk baca Quran dengan betul.
Jangan kita baca Quran ikut kepala otak kita. Pasal apa? Pasal dia lah kalam Allah. Ada disiplin yang besar yang sangat kena jaga untuk kita baca Quran. Tak boleh baca salah. Ada mujizat dia apa sekali lalu saya sebut, saya sentuh itu. Pasal apa yang kita baca ni, kalau kita baca salah, macam mana yang salah ni nak mendalilkan madlul yang sabit pada kalam nafsi yang salah? Tak kena. Salah cara. Untuk bagi betul madlul tu macam mana? Betul kan bacaan kita waktu kita baca Quran yang tepat betul. Cari sanad guru yang setepat yang mungkin untuk kita baca. Yang ni lah Quran yang asal datang daripada kalam nafsi orang Ta'ala. Ni yang kita baca. Madlul menunjukkan apa yang sabit dalam kalam nafsi dia. Bukan yang kita baca ni macam itulah Allah Ta'ala baca. Oh subhanallah. Bukan gitu maksud dia. Istilah dia menggunakan bahasa dalil madlul. Jumpa situ lah. Sambung situ nanti InsyaAllah. Ni sebut sekali lalu ya. Untuk faham kali lalu bahasa Arab. Satu kalau faham tu juga apa? Ada istilah Arab kena mengaji. Baik, jadi pelajaran hari ni pagi ni kita nak bicara apa? Ta'alluq. Ada dua ta'alluq, tanjizi qadim, tanjizi hadis. Tanjizi qadim mana? Macam mana ilmu Allah Taala sabit qadim, iradah qadim, kalam Allah Taala, kalam nafsi Allah Taala qadim. Bukanlah bila dia nak turun Quran baru dia bercakap subhanallah. Itu perbuatan. Yang tu kita tak nafikan. Cuma yang tu atas nama dia tanjizi hadis. Sebelum tu Allah Ta'ala dah sabit sifat kalam. Ya. Bukan saja sifat kalam, apa benda yang dia nak kalam kan tu kata madlul kalam dah sabit pada dia azali. Okay. Yang tu dipanggil kalam nafsi. Yang Quran diturunkan kalam lafzi. Jadi nasibah apa pada nafsi Allah Ta'ala itu tanjizi qadim. Bila dia laksanakan turunkan kalam nafsi dia, perintah tulis di Lauh Mahfuz dan seumpama, yang tu adalah tanjizi hadis. Itu pelajaran hari ini. Dan sedikit hukum mengenai Quran kalam qadim. Bila pun kalam qadim tak bertukar, melainkan dalam majlis ilmu boleh cerita Quran kalam lafzi makhluk. Betul tutup balik file lo. Bila pun nanti orang tanya Quran kalam Allah, kalam qadim. Ya. Waktu jangan tak faham. Ada soal? Boleh. Takluknya saya sebut tadi, kalau nak sebut sulul qadim itibar dari segi layak tak dia nak sebut apa dia nak sebut. Itibar tentu macam mana iradah, layak tak dia nak tentu apa dia nak tentu. Pandang pada sudut tu ada sulul qadim. Tapi atas sebut ulama tak senarai sulul qadim. Pada sifat iradah pun tidak, sifat ilmu pun tidak, sifat kalam pun tidak. Jadi satu saya nak awal-awal betul yang itu. Jadi tak tak payah sebut. Sebut tu atas bahas kata pandang pada sudut layak, memanglah. Tapi berdasarkan sabit ilmu dia, sabit iradah dia, tentulah sabit dah kalam dia je. Pasal dia berkait rapat antara ilmu iradah dan kalam, maka tak sebut sulul qadim. Tapi pandang pada sudut akliyahnya, layak tak dia nak kata? Memanglah layak. Tapi walaupun kelayakan tu ada, tak istilah layak. Siapa? Dah siap. Dah siap. Jadi tak ada suluhi qadim pada kalam. Bahkan dia adalah tanjizi qadim. Macam mana sabit ilmu dia tanjizi qadim, iradah dia tanjizi qadim, kalam dia tanjizi qadim. Okay. Itulah memang nak tanya situ lah. Ya, bila dia perintahkan Quran turun sekali
Wa nazzalna tanzila, kata Allah Taala. Kami benar-benar telah turunkan Quran seturun-turunnya. Tu mana? Daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Tu proses turun Quran lah. Masa Quran turun, ada yang berdikit-dikit, ada yang sekaligus. Yang sekaligus mana? Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni satu tempat pada langit dunia yang terakhir. Sebelum langit pertama dengan langit dunia tu ada satu tempat nama Baitul Izzah. Yang tu turun sekaligus. Daripada situ Jibril transaksikan Quran ni ke Rasulullah sikit demi sikit, yang dalam tempoh 23 tahun. Yang tu turun sikit-sikit. Satu dalam Quran sebut inna anzalnahu. Kalau anzalnahu wazan anzala wazan af'ala, itu turun sekaligus. Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kalau wa nazzalnahu tanzila wa nunazzilu minal Quran, kalau dia wazan nazzala, dia turun sikit-sikit. Itu antara ulama-ulama tafsir kita bahas, nak faham Quran. Jadi maksudnya nisbah Quran kalam lafzi ada proses macam tu pula. Satu hal. Yang tu pun tengok kitab kita ni dia tak bahas sebab tu. Yang tu kitab lain lah dia bahas tentang proses turun Quran tu. Ada yang sekaligus dalam sikit, berdikit-dikit tu. Kalau itu. Jadi bila diturunkan tu, yang tu tanjizi qadim. Sabit pada kalam nafsi dia tu tanjizi. Sorry. Terbalik awak terlajak. Sorry. Apa yang sabit pada kalam nafsi dia tanjizi qadim. Kalam lafzi dia, kalau guna kalam lafzi. Kalam lafzi adalah tanjizi hadis. Tu pun tanjizi hadis masa bila? Waktu Quran turun sekaligus tu. Tu. Waktu ditulis di Lauh Mahfuz tu. Yang tu tanjizi hadiskan kalam nafsi dia. Lagi? Ilmu ni faham kalau sedap. Kalau tak faham, masya-Allah. Ngaji lagi lah, tuan. Kalau tak boleh faham apa yang bahas dalam, yang mesti faham yang awal kita dah belajar. Apa dia? Allah mesti sabit sifat kalam. Kalam dia qadim. Allah Ta'ala mustahil bisu. Yang bisu kita, ni kita boleh bercakap. Allah yang dia antaqa kulla syai'. Dia yang bagi kita bertutur. Ni kat dunia dizahirkan dengan mulut. Akhirat esok tangan kaki kita boleh bercakap. La ilaha illallah. Tiada yang sifat kalam melainkan Allah Ta'ala. Itu mesti. Itu jangan silap akidah tu. Ada tu pun bahas. Tengok tahap kepala otak. A ke B, C, D ke E ke J. J tu jahil. Bengong lembab, tak boleh faham. Tak bahas tu, kau tak kerti. Kalam nafsi macam apa? Kalau Allah Ta'ala setuju sabit, kita bisu. Ni boleh cakap Allah yang bagi kita boleh berkecek, boleh goyak ni. Kacek lah kapung ke mana pun. Akidah kau mesti betul. Lemu boleh bunyi tu, Allah yang bagi tubik suara dia bagi bunyi. Kita pun serupa tu lah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kita bercakap, walaupun ada mulut, walaupun ada gigi, peti suara molek dengan mana pun, Allah Ta'ala takkan. Kalau dia tak bagi kita sifat kalam, tak bercakap kita deh. Walaupun alat kita penuh dan lengkap. Pasal apa? Allah yang ada sifat kalam, hak kita ni bisu. Ni boleh cakap, Allah Ta'ala yang beri. Bunyi siapa? Bahasa Tok Guru cakap macam tu. Dia orang hulu. Dia ada mirip Kelantan tani sikit. Kalau hulu dengan Kedah hulu ni, bahasa dia macam tu kan. Nak kata Kelantan sangat pun tak agak. Pasal ada bahasa Kelantan yang saya tak faham. Kalau Kelantan betul, kalau hulu, skok kita panggil skok kan. Orang Kelantan tak panggil skok kan. Panggil apa? Siku. Itu budak-budak Kelantan panggil, Ustaz, siku nak siku. Apa dia? Saya tak faham siku. Walaupun saya punya Tok Guru, dia cakap macam tu kan. Siku. Aku tak biasa pakai siku. Nak pergi siku ni boleh. Ya skok ni lah siku. Orang Kelantan panggil siku. Kan. Tu kan. Nak kami skok skok. Cakau. Skok panggil siku ni. Dapat bahasa Kelantan betul. Kota apa damuh? Bukan tak? Tak ada lain. Kita damuh kan.
Cerita. Ni damuh ni. Kotor apa kalau tak? Kotor. Cemar. Ni cemar. Kakimu cemar. Kalau duk Kelang Hulu tak kakimu cemar tu Kelantan. Mu damuh ni. Kena masuk rumah. Damuh. Apa ni? Kalau manis leting. Betul. Merah jetek. Tak serupa. Ya, tu bahasa sikit. Bukan tok ai. Saya buat lawak sikit. Tok you. Tu bahasa sikit lah. Bahasa daerah sikit. Macam mana boleh pergi tu Macam mana boleh cerita siku Kelantan ni pasal apa? Rupa. Wa nazzalna, asal cerita situ dia lah. Turun sekaligus kalam tanjidi qadim tanjidi hadis. InsyaAllah sambung kita tak ada istilah dalil madlul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.